Itu kata mereka, lil a'qab minan nar, wailul lil a'qab minan nar. Jadi wail itu menunjukkan api neraka. Sebab min itu dia menerangkan wail itu apa makna. Sebab wail dalam bahasa Arab banyak makna, kecelakaan, kerosakan dan macam-macam lagi. Jadi sini bukan kerosakan dunia ni, tak nampak. Kerosakan dalam bentuk api neraka tu. Mari bakar dia tu. Sebab seseorang tu dia akhirat besok, dia ada hak balas dalam neraka, ada hak balas di padang mahsyar. Di sini hak hadis ni dia sebut balas neraka ni sebab minan nar, di neraka. Ada setengah-setengah tu balas di padang mahsyar, bukan dalam neraka. Ada setengah-setengah tu balas dalam kubur. Jadi banyak peringkat kita tu nak kena hadap tu. Ada kalanya balasan tu dalam kubur, habis selesai situ tak ada lah pada mahsyarnya. Setengah-setengah orang lah. Setengah-setengah orang habis situ pun ada lagi. Jadi macam-macam lah. Seperti mana tersebut dalam hadis kan, kalau orang tu pelagar binatang dalam dunia ni, esok binatang tu Allah SWT akan hidupkan semula, dalam bentuk lembu ke, kuba ke, kambing ke, ataupun ikan ke, dia pelagar misalnya. Esok dia jadi hidup semula. Hidup tu mana? Bukan dalam neraka, pada mahsyar. Di pada mahsyar. Jadi dia tu pelagar kita pula. Tuhan bangkitkan dia tu untuk apa? Untuk tu je. Biar kita tengok, kita pun tak ingat-ingat dah. Kira-kira je. Tak ingat-ingat dah. Anak sepila yang kita kata. Anak sepila yang kita kata kecil, tak ingat-ingat dah. Kalau lembu tu mungkin ingat juga dah. Anak sepila je. Jadi tapi balik dah masa buat tu. Balik dah, akil lah, berakal lah. Kena. Kalau Tuhan tidak ampunkan, kalau Tuhan tidak hapuskan, tu yang nak sangat kepada keampunan Tuhan, nak sangat kepada kafarah. Ini perkara-perkara yang menutup dosa kita. Mana tak buka dah tu. Tu nak sangat tu. Kita ni kira-kiranya duk ingat lah, aku ni kena gua ni kena, tahu-tahu lepas. Moga kita ngaji kan, kira-kiranya kena ni lagu ni tiba-tiba lepas. Lepas tu lagu mana? Itu adalah kebaikan-kebaikan yang kita buat. Kebaikan-kebaikan yang kita buat pula. Kalau makan tak apa pula ikan tu, goreng pun tak apa, nak buat lagu mana pun tak apa, tak apa pula. Tapi kalau pelagar tu tak boleh. Perah burung pun tak apa juga. Tapi buat nyaya tak boleh. Buat nyaya, termasuk buat nyaya. Kalau perah binatang-binatang ni, apa nama ni, tidak bagi pasangan dia, selain daripada makan minum tidak cukup. Beringat sikit. Beringat. Sesok dia buat lagu tu pula, tak jumpa kita dengan bini kita. Padahal sedih kan lah. Misalnya kita kata pasangan dia, dia buat gitu. Dia sepatutnya boleh duduk sekali. Kalau dia bebas lepas, dia cari gu dia. Tapi dengan sebab kita kurung dalam sangkar saat ni, dia tak boleh. Sesok dia buat gitu pula kita. Benar lagu tu di pada mahsyar lah. Biar jenis-jenis lagu tu pada mahsyar. Supaya juga orang tunduk dulu daripada tu imam, bangun dulu daripada tu imam. Kalau sujud ke apa tu, tak boleh tu, dosa besar. Esok balasannya kan dia, kepala jadi hemat. Dalam hadis juga sebut, tubuh orang, kepala hemat. Tengok balasan dia tu sesuai tu dengan kesalahan yang dibuat. Itu dalam hadis sebut. Mana cara tu esok di pada masa tu, pada mahsyar tu, kalau kita tengok orang lagu tu, cara tu, kalau kita ngaji kita tahu lah ni orang hak lagu ni. Sebab apa? Nabi royak dah. Kalau lagu ni balasan dia. Pasal apa? Pasal hema tu kan, dia anggap binatang yang paling bodoh. Orang ni pun dia tidak layak memiliki kepala manusia, tapi dia layak memiliki kepala hema lah kalau lagu tu. Sebab apa? Dah kita terima dah, kita nak ikut imam ni, ikutlah boleh. Ini menunjukkan bahawa kalau kita sudah ikut seseorang, kena ikut molek. Jangan ikut buat tak tu kalu. Ikut tak tu kalu, tidak bertanggungjawab. Tak boleh. Itu semua daripada mahsyar. Hak dalam kubur tu, suku pula hak azab tu. Gelak dalam kubur tu, berselisih tulai rusuk ke apa sebut tu.
Hak tu kalau makan tanah orang, ambil tanah orang, hipik tanah orang. Itu berat juga. Dalam hadis juga sebut. Lepas tu jadi ular besar, ular hak botak kepala dia kata. Licing kepala, mana bisa benar lah. Bisa benar. Dia patut jadi hancur habis. Tu dalam kubur dia sebut. Jadi balasan ni macam-macam. Amalan baik pun lagu tu juga. Ada hak dalam kubur, kita dapat manfaatnya. Ada hak daripada mahsyar. Ada dalam neraka pun ada. Misalnya kita semaya, tepat sujud saat ni, anggota sujud tak kena. Tu kelebihan dalam neraka. Kelebihan. Kalau tak semaya, pakai dalam neraka kena. Kalau semaya sekurang-kurangnya dalam neraka tu, kalau kena hak lain pun tu tak. Jadi ada munafaatnya hak kita buat baik dalam dunia ni. Di antaranya semaya. Kalau kita semaya dalam kubur, apa dia? Kita sepi, kita duduk seorang takut. Tiba-tiba mari dia senyum dengan molek. Mana kata, siapa kamu? Kita tanya dia. Dalam hadis sebut, akulah semayang kamu, kata dia. Dia jadi lagu tu. Kita tak faham lah kalau kita nak fikir dengan akal kita. Tapi dah Nabi cerita dia lah. Jadi dalam kubur tu semayang. Sebab tu ya, penting sangat semayang ni. Bukan hak fardu saja. Apa yang kita boleh buatlah. Hak betul-betul sunnah, ada sunnah, buat. Sebab semayang itu berguna kepada kita dunia akhirat. Kalau dalam dunia, tanha anil fahsya wal munkar. Di dalam kubur tu, di pada mahsyar mula-mula sekali dihisap semayang. Mula-mula sekali tanya semayang. Berguna juga sana. Mana setiap tempat tu berguna. Semayang. Dan masuk neraka pun sebab tak semayang juga. Masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Tak semayang. Jadi semayang tu berguna semua sepanjang masa. Itulah kelebihannya. Supaya juga sedekah. Sedekah tu dia jadi dinding azab neraka. Dia nak kena dah, tiba-tiba terlepas. Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Nabi kata, kamu hindarilah neraka walaupun dengan syiq, secubit buah tamar. Bukan sebutir, secubit pun ada makna dia. Apatah lagi kalau banyak, kita kata dia ada faedah belaka. Quran gapo semua tu, itu semua ada makna belaka. Saya rasa dia jadi hak laku tu lah, dia jadi macam sesuatu yang hidup lah. Dan jinak mesra kita dengan dia, dengan sebab ada dia tu supaya kita ada saing lah. Supaya kita ada saing, besar maknanya. Pada pasir tak ada seorang abuk. Usah kepada pasir, kalau kita pergi negeri orang tak erti sikit, abuk nak bahasa pokok dia nak lagu mana, bahasa sepi dah. Kalau ada seorang yang erti bahasa kita pula, lega benar ada bahasa. Apatah lagi kalau pada pasir dalam hutan, seorang-seorang lagu mana. Begitulah. Jadi ni semua ni amalan-amalan kita ni akan menjadi teman kepada kita, sama ada di dalam kubur, di padang mahsyar. Kalau masuk neraka, pakai dalam neraka. Kalau tidak pun amalan itu membawa kita ke syurga. Itu besar makna. Dengan sebab itulah amalan-amalan ni kena jaga. Tapi kena jaga, kena jaga. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Misalnya, memang sedekah tu molek, boleh menghindarkan daripada neraka, daripada azab kubur dan sebagainya. Tetapi jangan kamu batalkan, sia-siakan sedekah kamu dengan man. Man ni mana duk ngukit-ngukit. Kalau tidak sabit kita, kata lagu tu, mujur kita je tu, kata lagu tu. Padahal kalau tidak sabit kita, kalau Tuhan nak buih, boleh. Berapa ramai orang yang rusing kan, dia mati anak dia lagu mana tak tahu ke apa lah. Lepas dia mati anak dia segar mega, lebih gemuk pada mula lah. Apa boleh kerja ke apa, tak perlu rusing waktu tu. Kadang-kadang rusing bukan-bukan. Rusing bukan-bukan. Jadi begitulah. Kemudian habislah situ. Kita pergi pula kepada bab seterusnya, iaitu bab keempat. Bab keempat, kata-kata muhaddis. Kata-kata muhaddis, haddathana. Ni kita selalu jumpa kan, dia baca hadis ni, haddathana, akhbarana.
Amba'ana, Humaidi berkata, dan seterusnya. Semua kita baca tadi lah. Jadi apa pula Imam Bukhari buat tajuk ni? Jadi bahas ilmu secara umum. Kelebihan ilmu tu luas lah. Ilmu yang paling baik, ilmu berguna untuk dunia akhirat kita. Semaya kita kena tahu syarat dia, gapo dia, kena cukup lah. Kalau tak cukup, tak boleh, tak sah semaya tu. Banyak dah baru ni. Kita nak tahu tentang agama ni. Hak kita kata hak nombor satu sekali semaya amalan ni. Hak lain-lain pun lagu tu juga. Tidak kurangnya, pentingnya pada tempat masing-masing itu daripada semaya. Kita nak tahu ada agama. Itu Imam Bukhari buat tajuk ni. Kita nak tahu mana. Adakah agama ni sepuluh dongeng-dongeng, cerita-cerita orang tua gitu? Sepuluh agama lain tak tahu pucam mana. Duk buat lagu tu tak tahu pucam mana. Gitu kau agama kita ni. Itu Imam Bukhari nak cerita. Jadi benda hak kita nak ambil daripada agama ni, kalau dalam Quran tu tak apalah. Tetapi hak dalam Quran tu dia royak semaya. Semaya gitu je, lagu mana semaya? Sujudnya berapa kali? Rokoknya berapa kali? Apa dibaca dalam tu dan sebagainya. Ada ke dalam Quran? Tak ada. Di situ kita akan berjumpa dengan hadis. Benda-benda ni kita hanya dapat melalui hadis. Hadis ni kita semata-mata orang kata hadis gitu boleh telah lalu gitu. Soalnya dia banyak macam pula hadis ni. Kalau sunnah ya, dia beza di antara hadis dengan sunnah. Sekurang-kurangnya kalau kita boleh pegang hak tu, sipu hak tu, nah, boleh faham hak tu, pun besar dah hari ni. Apa beza hadis dengan sunnah? Hadis ini dia tidak mesti sahih. Boleh jadi dhaif, boleh jadi tidak hadis pun. Boleh jadi tidak hadis pun. Tapi orang panggil hadis maudhu', hadis palsu. Hadis palsu tu sebenarnya tidak hadis pun. Orang rekod. Lepas tu dia kata hadis. Itu kita boleh kata hadis lagi. Hadis maudhu', hadis dhaif, hadis hasan, hadis gitu-gini macam-macam lah hadis tu. Tapi kalau sunnah tidak. Sunnah ni maknanya hadis yang sabit, yang sudah pasti kesahihannya datang kepada kita, sampai kepada kita daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah. Itu mengikut sunnah maknanya hadis yang jelas. Hadis yang sudah diterima oleh ulama. Tentang sahih ke apa. Orang tak panggil sunnah maudhu', sunnah palsu. Tak ada. Kita kata hadis palsu, ya. Sunnah palsu tak ada. Sebab sunnah, kalau kata sunnah, dia tak ada palsu. Hak betul-betul diterima dah, barulah sunnah. Ulama mengikut kajian ulama, penerimaan ulama, cukup syarat dia, baru panggil sunnah. Itu beza di antara sunnah dengan hadis. Jadi kita nak tahulah, sekarang ni agama-agama yang sampai kepada kita ni kebanyakannya penjelasan dia tu melalui hadis. Hak hadis ni, orang panggil hadis ni, kita boleh terima sembarangan gitu ke? Tak boleh. Tak boleh. Berapa banyak semalam kebetulan buka TV tu, dengar ada orang duduk mengajar, dia kata baca surah Waqiah ni begini-begini, kelebihan itu hadis maudhu' tu. Tak boleh. Dia kena royak. Kau orang kena royak hadis, jangan main-main. Jangan kelebihan-kelebihan kita tak tahu gapo. Orang pun kata dah, kalau baca surah Waqiah ni tidak sesat, tidak jadi miskin. Tu kelebihan. Jangan. Hadis gapo tu? Sebab tu kena beringat molek. Kena beringat molek. Kalau tidak, bahaya. Ada orang, dia duduk amal semua, dia kata apa? Adalah orang, dia tanya saya sendirilah, dia kata apa? Dia kata dia amal ajak muda lah, tapi tak kaya-kaya dia. Pada masa tu kita tak mengaji hadis, tak baru mengaji, tak tahulah kata. Tapi gak kita duduk mengajinya, kalau Tuhan tak bui lah ni, dia bui juga sesok. Gitulah. Kalau dia tak bui kita, mungkin tak sesuai dengan kita, dia bui ke anak cucu kita. Boleh jadi gitu. Jadi sangka baiklah kepada Tuhan. Gitulah. Tak tahu lagi. Kemudian ada mengaji hadis ni, tahu itu tidak betul. Itu bukan sunnah. Bukan sunnah. Lagu tu tak boleh nak pegang. Lepas tu kak mula pegang tu kak, kalau salah jadi lagu mana-mana kak menyalahkan hadis pula. Siapa boleh jadi orang anti hadis. Supaya juga kalau demam, dia kata kena pergi nyelan. Melawat arus 21 kali selan pagi.